Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna al-fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah kama nawwarta al-ardu binurihi syamsik abadan abada birahmatika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah atas rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah berikan pada kita hadirin sekalian. Dapat lagi kita subhanallah dalam kalau wilayah persekutuan sekarang ni masih lagi PKP, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini meneruskan agenda kita mencari ilmu, agenda kita dalam mencari redha Allah Azza wa Jalla, dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi dengan pengajian kitab kita, iaitu kitab Lu'lu' lil Mu'minin, ataupun kelebihan menuntut ataupun permata bagi orang beriman. Dan pada dua malam yang lepas kita telah berbicara tentang hadis yang pertama dalam kitab ini, iaitu hadis berkenaan tentang kewajipan istiqamah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan dengan membaca hadis yang kedua, yang mana hadis yang kedua ini kita akan membicarakan tentang kelebihan menuntut ilmu, Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ilmu satu benda yang amat penting. Kita semua tahu ilmu ni satu benda yang amat penting, dan dengan ilmu lah subhanallah kita akan jadi hamba yang berkualiti, ataupun dengan ilmu juga akan menjadikan kita hamba yang lebih rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pada malam ini dalam kitab ini ada satu hadis yang mana dikongsikan oleh pengarang kitab ini, ya, siapa? Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana dimuatkan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahr. Nabi sebut, saya baca sekali lagi, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-haytanu fil bahr. Apa maksud dia hadirin sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, riwayat Ibnu Abdul Al-Bar, dimuatkan dalam Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadluh, juga dimuatkan dalam kitab hadis sahih Jami'us Saghir, dan Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut menuntut ilmu adalah kefarduan. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ini merupakan satu kefarduan kepada siapa? Kepada kulli muslimin, kepada semua mereka yang bergelar seorang Islam. Apa kata Nabi lagi? Dan wa inna talibal ilmi, dan penuntut ilmu yastaghfiru lahu kulli syai', akan didoakan keampunan oleh semua makhluk, hatta al-haytanu fil bahr,
termasuklah semua makhluk tadi, termasuklah ikan-ikan di lautan. Subhanallah. Saya ulang ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan. Kalau kita tengok Nabi sebut satu kefarduan, ini dah menunjukkan bahawasanya ilmu itu amat-amat penting. Fardu. Ilmu itu amat-amat penting, hadirin sekalian. Dan yang lebih power lagi, apa kata Nabi? Mereka yang menuntut ilmu ini akan didoakan keampunan oleh Allah, oleh semua makhluk. Akan didoakan keampunan oleh semua makhluk, termasuklah ikan-ikan di lautan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang gambaran yang Nabi nak sebut dalam hadis ini? Nabi nak sebut bahawasanya mereka yang menuntut ilmu ini bukan setakat dia akan dapat manfaat pada diri dia, bahkan mereka yang menuntut ilmu ini Allah melalui Nabi sebut mereka akan didoakan keampunan oleh semua makhluk. Subhanallah. Hadirin para penonton sekalian. Sebab itu sekarang ni kita kena muhasabah ya. Mungkin kita sekarang ni umur berapa? Mungkin kita 30-an, mungkin kita 40-an, mungkin kita 50-an, mungkin kita dah 60-an dan sebagainya. Cuba kita muhasabah bagaimana effort kita ataupun usaha kita untuk cari ilmu. Yang mana Nabi sebut sebagai fardhatun ini, kefarduan ini, kewajipan yang merupakan amat-amat penting sebagai seorang Islam ini. Apa effort kita, usaha kita untuk menjadi seorang yang berilmu? Sebab apa? Faedah dia bukan setakat orang berilmu ini dia ada manfaat untuk diri dia, bahkan dia akan diampunkan ataupun dia akan diberi keistimewaan, makhluk lain memohon keampunan buat dia, sehinggalah ikan-ikan di lautan. Subhanallah. Sebab tu hadirin para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ilmu ni amat penting. Ilmu amat penting. Kita cuba melihat kepada sejarah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ya, kalau kita tengok kisah dia, subhanallah, Imam Bukhari ini seorang ulama hadis yang cukup masyhur. Dilahirkan pada 13 Syawal 194 Hijrah di Bandar Bukhara. Bandar Bukhara ini di bahagian timur negeri Uzbekistan. Imam Bukhari ini subhanallah, Allah anugerahkan dia satu ingatan yang cukup hebat. Sehinggalah pada umur dia belasan tahun dia dah menghafal lebih 70,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, dia seorang yang wara, dan sebelum dia dapat hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu dia mengerjakan haji bersama ibu dia di Mekah, dan dia mohon dengan ibu dia nak tinggal lama sikit di Mekah. Sebab apa? Untuk dia belajar, untuk dia mengaji dan sebagainya. Dan dia merupakan seorang yang pelajar yang amat tekun pada umur belasan tahun, dan amat rapat dengan siapa? Dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia banyak berdiskusi dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Sehinggalah hadirin yang dirahmati Allah, Imam Bukhari ini dia berkelana mencari hadis-hadis, di seluruh dunia, dan selama tempoh kelana dia selama 16 tahun bermusafir mencari ilmu berkaitan dengan hadis, mencari status ataupun nak memastikan hadis-hadis yang dikumpulkan itu menepati piawaian dia mencari hadis selama 16 tahun. Subhanallah. 16 tahun berkorban masa mencari hadis demi ilmu. Dan apa berlaku ya? Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bila ditanya tentang kenapa dia bersemangat nak kumpul-kumpul hadis ini, dia kata satu hari dia bermimpi, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mimpi itu dia melihat seekor lalat sedang nak pergi pada Nabi, dan pada masa tu dia pergi halau lalat itu.
daripada menghinggap pada badan Nabi SAW. Lalu dia pun tafsirkan mimpi itu, dia buat kesimpulan daripada mimpi itu, mungkin itu satu petanda bahawasanya Allah nak suruh dia menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dengan cara mengumpulkan hadis. Apa yang nak diceritakan hadirin para penonton sekalian, himmah dia, semangat dia, dia punya kesungguhan dia untuk cari ilmu, untuk kumpul hadis dan sebagainya, sampai peringkat dia menghafaz lebih 200,000 hadis, dan subhanallah dikumpulkan dalam satu kitab, kitab Sahih Bukhari, sebanyak 7,000 hadis lebih, dan dapat manfaat sehinggalah sekarang, termasuk pada kita. Jadi kita tak perlu jadi macam Imam Al-Bukhari. Cuba kita muhasabah diri kita setakat ni, bagaimana effort kita untuk cari ilmu. Sekarang ni mesti PKP, ada setengah negeri bila persekutuan contohnya tak boleh buka masjid, tak boleh ada majlis pengimarahan, tak boleh ada kuliah dan sebagainya. Effort kita, masjid tak boleh pergi, apa kita buat di rumah? Adakah sekadar kita tengok TV, tengok movie dan sebagainya, kita duk ulang-ulang tengok movie kat TV, ataupun kita duk mengadap Facebook saja, baca gosip-gosip dan sebagainya, ataupun kita disiplinkan diri kita, aku ni sehari aku kena cari ilmu. Aku ni dalam sehari aku kena cari ilmu, aku kena mengaji dan sebagainya. Bagaimana hadirin sekalian? Cuba kita muhasabah. Sebab apa? Tuntut ilmu ni satu kefarduan. Saya teringat satu syair yang disebut dalam kitab Zubat. Karangan siapa? Karangan Ibn Ruslan. Dia kata apa? Wa kullu amalin bighairi ilm fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu amalin bighairi ilm fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Kata Ibn Ruslan dalam kitab Zubat dia, syair ini dia nukilkan apa dia maksud dia, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Sebab itu dia kata apa? Ilmu lebih utama daripada amalan. Seseorang yang nak beramal dia kena ada ilmu. Bagaimana dia nak solat dengan tepat andai kata dia tidak ada ilmu tentang solat? Bagaimana dia nak berzikir dengan sebutan yang tepat andai kata dia tidak ada ilmu tentang sebutan yang tepat? Hadirin, saya pernah jumpa seseorang yang beristighfar dengan lafaz yang salah. Sepatutnya astaghfirullahalazim, tapi dia sebut astaghfirullahalazim. Sepatutnya astaghfirullahalazim, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Tapi za ataupun azim pada kalimah azim itu dia tak sebut dengan tepat, dia sebut astaghfirullahalazim. Sebab apa? Dia tak mengaji, hadirin sekalian. Dia tak mengaji. Saya pernah jumpa orang yang baca Quran, bila baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sepatutnya begitu. Tapi bagaimana dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ha ditukar menjadi ha pedah menjadi ha, sin menjadi sa dan sebagainya. Ini sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Betapa ramai mereka yang beramal tanpa ilmu, dan amalan yang dibuat tanpa ilmu dia tidak akan diterima. Dia mardudatun la tuqbal, akan ditolak dan tidak akan diterima. Sebab itu ilmu ini amat penting, hadirin sekalian. Ilmu amat penting. Kita sekarang ni mungkin kita kata, oh aku dah solat, okey lah, boleh lah dan sebagainya. Aku baca Quran, dah baca Quran. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, kita kena ingat mereka yang berusaha mencari ilmu ini, dia akan rasa makin dia mengaji, makin dia tak tahu. Kalaulah seseorang itu, bila dia belajar dan dia rasa bila aku dah belajar dan aku tahu, itu problem. Aku dah lebih tahu daripada orang lain, aku dah pandai daripada orang lain, itu problem. Sebab apa? Mereka yang betul-betul mengaji, bila makin banyak dia mengaji, makin banyak dia belajar, dia makin rasa, oh, rupanya banyak lagi aku tak tahu.
Rupanya banyak lagi aku tak tahu. Perbezaan dia, orang yang dah belajar, dia sedang belajar, tiba-tiba dia rasa dia dah tahu. Aku dah tak nak belajar, aku dah tak nak baca Quran, aku dah panggil apa, tak nak dah nak susah nak pergi belajar, nak dengar kuliah online ke kuliah secara talaki dan sebagainya, tak payah sebab aku dah tahu. Mereka ini sebenarnya dalam keadaan jahil. Sebab apa? Sifat orang yang belajar, orang yang berilmu, bila dia makin belajar, dia makin tahu bahawasanya dia tak tahu. Dia makin sedar bahawasanya dia banyak lagi tak tahu. Ini sifat orang berilmu, hadirin sekalian. Sebab apa? Bila dia belajar, dia beramal, dan Allah Azza wa Jalla akan buka lagi pada dia ilmu-ilmu yang sebelum ini mungkin dia tidak tahu. Saya tengok satu kisah, hadirin sekalian, seorang murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Siapa nama dia? Murid dia ni bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jaizi. Ar-Rabi' ini dia merupakan salah seorang murid kepada Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Dia belajar dengan Imam Asy-Syafi'i di samping dengan murid-murid Imam Syafi'i yang lain, Harmalah bin Yahya, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya, Abu Ibrahim bin Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, termasuklah Rabi' bin Sulaiman bin Daud ini, hadirin sekalian. Baik. Rabi' ini dia belajar dengan Imam Syafi'i. Tapi Rabi' ini, hadirin hadirat sekalian, dia ini salah seorang pelajar yang lambat pick up. Seorang pelajar yang lambat pick up. Istilah dia kalau sekarang ni slow learner lah. Seorang yang belajar lambat faham. Ini Rabi'. Lalu Imam Asy-Syafi'i pada masa tu, dia seorang guru yang baik. Lalu dia pun bagilah mengajar dalam keadaan adil. Makna sama dengan murid-murid lain lah. Tak kira Rabi' ke dan sebagainya, belajar ataupun mengajar sama seperti orang lain. Baik. Tiba-tiba dia dapat kesan bahawasanya Rabi' ini seorang yang slow learner, seorang yang lambat belajar. Sehinggalah Imam Syafi'i terpaksa mengulang-ulang ilmu tersebut. Satu-satu ilmu pada Rabi' ini dikatakan sampai 39 kali. Ulang-ulang nak suruh apa? Nak suruh Rabi' ni faham akan ilmu yang diajar. Hadirin, bila Imam Syafi'i ulang-ulang lagi pada Rabi' ini, sampai peringkat Rabi' ini give up. Sebab apa? Walaupun Imam Syafi'i dah ajar dia berulang kali, dia masih lagi tak memahami ilmu yang Imam Syafi'i nak ajar itu, menyebabkan Rabi' ini dia keluar daripada kelas. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud ini dia keluar daripada kelas seolah-olah dia dah give up. Dia tak nak belajar lagi dengan Imam Syafi'i kerana dia lambat faham. Hadirin, apa Imam Syafi'i buat? Subhanallah. Imam Syafi'i bila mana dia tahu Rabi' keluar kelas, apa dia buat? Habis saja dia mengajar, dia pergi cari Rabi' ini dan dia buat kelas khas, tuition untuk Rabi'. Sebab apa? Pentingnya ilmu yang mana subhanallah, dengan ilmu ini boleh bagi cahaya, boleh bagi nur pada semua orang. Sanggup Imam Syafi'i buat kelas khas untuk Rabi' ini. Dia buat kelas khas. Buat tuition dan sebagainya. Kalau bahasa sekarang ni tuition lah. Buat kelas khas untuk Rabi' ini. Buat, Rabi' ini tetap tak faham juga, hadirin sekalian. Dia slow learner. Kalau kita sekarang ni mungkinlah ada masalah belajar, lambat dan sebagainya. Sampai peringkat apa? Kata Imam Syafi'i pada Rabi'. Dia kata apa? Wahai Rabi', kamu jangan putus asa. Sebab apa? Kata Imam Syafi'i, aku sekarang ini sedang menyampaikan ilmu. Pada kamu. Ketahuilah, kamu sebenarnya akan dapat ilmu bukan daripada aku. Sebab aku hanya menyampaikan ilmu. Tapi ingat, Allah yang memberikan ilmu. Jadi sekarang ni, wahai Rabi', kata Imam Syafi'i, kamu banyak bermunajat kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya Allah bagi kamu ilmu. Hadirin, apa Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jaizi buat? Dia pun banyak bermunajat kepada Allah. Dengar kata-kata Imam Syafi'i tadi, dia banyak bermunajat kepada Allah.
dia kembali apa nama buat salat hajat dan sebagainya, berdoa kepada Allah, mohon Allah bagi ilmu pada dia. Dan akhir sekali apa berlaku? Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jaizi ini merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, jadi salah seorang ahli fiqh yang faqih di Mesir dan menjadi antara murid Imam Asy-Syafi'i yang hebat. Kenapa? Kerana subhanallah, effort dia nak cari ilmu walaupun dia dalam keadaan slow learner, lambat belajar dan sebagainya. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, sebab itu ilmu ini amat penting. Mungkin kita ada anak-anak kita ataupun saudara mara kita yang slow learner ni, golongan yang lambat belajar dan sebagainya. Allah hadiahkan mereka anugerah, mereka ni lambat belajar. Jangan putus asa dan banyakkan berdoa hadirin sekalian. Sebut nama anak kita tu dalam doa kita. Wahai Allah, anak aku ni nama sekian-sekian, dia lambat belajar, berikan dia ilmu. Wahai Allah, anak aku sekian-sekian ini, dia lambat sikit, akhlak dia mungkin masalah sikit, baiki dia. Wahai Allah, sebut nama mereka supaya Allah lembutkan hati mereka untuk dapat ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu ilmu ini amat penting. Ilmu ni amat penting. Kita kena ada usaha untuk cari ilmu hadirin sekalian. Sekarang ni mungkin kita tak boleh pergi masjid, kuliah online ni terlalu banyak. Banyak page-page ataupun ustaz-ustaz asatizah yang popular ke, yang tak popular ke, semuanya subhanallah menggunakan platform Facebook page ini untuk sampaikan ilmu, tunjukkan effort kita. Dan kadang-kadang kita duk tengok Facebook dan sebagainya, tiba-tiba kita tiba-tiba keluar ceramah. Hadirin para penonton sekalian, kalaulah kita pada masa tu iman kita ataupun bersihnya jiwa kita dan sebagainya, kita akan stop sekejap dengar ceramah. Tapi kalaulah tengah scroll Facebook, tiba-tiba dengar ceramah, kita cepat-cepat alihkan, itu ada something pada jiwa dan hati kita. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab ini pengarang menyebut antara kelebihan ilmu pengetahuan. Dia cerita tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Pengarang kitab kata antaranya ilmu ini adalah warisan para nabi. Ilmu ini merupakan warisan para nabi. Sedangkan harta yang mana orang duk cari semua tu, yang orang duk kadang-kadang tak cari ilmu sebab nak kumpul harta. Lupa cari ilmu sebab nak jadi kaya. Tidak sanggup tidak cari ilmu sebab nak dapat kemewahan dan sebagainya. Pengarang kitab sebut ilmu ni warisan para nabi, sedangkan harta yang kamu duk sungguh cari itu ialah warisan Firaun dan juga Qarun. Subhanallah. Betul kan? Ilmu ni warisan para nabi, warisan para ulama. Nabi bagi ilmu pada para sahabat, sahabat bagi ilmu para tabi'in dan sebagainya, sehingga dah sampai kepada para ulama, pada cikgu-cikgu kita dan sebagainya, ustaz-ustaz kita dan sebagainya, ajar kita dan sebagainya. Itu warisan. Sedangkan harta itu warisan para Firaun, Qarun dan sebagainya. Mereka yang ada harta sampai lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah. Pengarang kita juga sebut ilmu lebih mulia daripada harta. Kerana ilmu menjaga manusia, sedangkan harta dijaga oleh manusia. Ilmu akan menjaga manusia. Dengan ilmu, manusia akan terpelihara dan melakukan maksiat. Manusia akan terpelihara dan melakukan kemungkaran. Akan tetapi harta, manusia kena jaga. Orang yang berilmu akan mempunyai ramai kawan, sedangkan banyak harta, banyak pula musuh dia. Orang berilmu ni akan dapat ramai kawan lah. InsyaAllah akan dapat ramai kawan sebab orang datang mengaji dan sebagainya. Dan orang yang banyak harta, dia akan ramai musuh. Ada orang berdengki dan sebagainya. Ada orang ambil kesempatan dan sebagainya. Sebab tu orang ada harta ni, hadirin hadirat sekalian, hati-hati. Andai kata harta itu tidak barakah, ada unsur syubhat dan sebagainya, harta itu dapat pula dengan cara yang kotor, cara tak elok, musuhnya akan jadi banyak, dan dengan harta tersebut akan jadi malapetaka pula pada diri mereka yang dapat harta dengan cara tak elok. Apalagi perkara kita sebut, harta boleh habis sebelum pemiliknya mati, sedangkan ilmu habis dengan kematian pemilik dia. Bagus ayat ni. Harta boleh habis sebelum pemiliknya mati. Orang yang kaya, dia boleh
harta dia boleh habis pada bila-bila masa. Sedangkan ilmu orang yang kaya, harta dia tu yang dia banggakan sangat tu boleh habis walaupun dia hidup lagi. Sebelum dia mati, harta dia boleh habis. Sedangkan ilmu akan habis sedangkan ilmu habis dengan kematian pemilik dia. Apa lagi kata pengarang kitab, ilmu tidak dapat dihitung sedangkan harta dapat diketahui jumlah dia. Hadirin hadirat dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ayat Quran Allah sebut dalam satu surah Al-Mujadalah. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Apa kata Allah dalam ayat ini? Orang yang beriman Allah akan tinggikan darjat dia. Orang yang akan meninggikan darjat orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Apa yang Allah nak sebut? Orang yang berilmu akan dapat kemuliaan di sisi Allah kerana Allah naikkan darjat dia. InsyaAllah hadirin para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jal, moga-moga kita cuba untuk cari ilmu, kita cuba menjadi orang berilmu, dan orang panggil apa, tak boleh jadi para ulama pun tak apa, asalkan kita cuba untuk jadi orang yang ada ilmu untuk bimbing diri kita sendiri. Paling tidak bimbing diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Faham asas-asas fardu ain, auratnya bagaimana, aurat anak perempuan kita bagaimana, aurat anak lelaki kita bagaimana. Paling kurang kita boleh baca ataupun ajar anak kita Al-Quran sendiri. Ni tidak Allah Allahumma salli ala Muhammad, Quran duk bergantung pada ustaz mengajar. Ada orang tu subhanallah, dia tak reti baca Quran kerana dia tak belajar. Anak-anak dia pun dia mengharapkan ustaz yang ajar. Ni musim PKP ni tak boleh nak mengajar. Akhir sekali anak dia tak mengaji Quran. Duk rumah pun duk tengok TV, duk ulang cerita kartun dan sebagainya. Akhir sekali anak pun dah lupa dah baca Fatihah, lupa dah qul huwallah, lupa dah qul a'udzu birabbin nas, surah-surah yang kecil-kecil. Sebab apa? Ayah dia tak reti nak ajar Quran. Apatah lagi nak solat berjemaah dan sebagainya. Dan itu semua memerlukan ilmu. Dan zaman sekarang ni kita jangan jadikan sebab cari alasan tak boleh mengaji, ustaz tak sempat nak mengaji. Jangan sesekali beralasan demikian. Sebab apa? Sumber ilmu terlalu banyak hadirin sekalian. Sumber ilmu terlalu banyak. Kita nak ataupun tidak sahaja. YouTube ada ilmu, Facebook pun ada ilmu dan sebagainya. Kita nak mengaji ataupun tidak. Dan ingat Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan mereka yang berilmu ni, mereka yang cari ilmu ni, satu benda yang cukup mahal. Apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Muslim? Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesiapa yang berusaha mencari ilmu, sesiapa yang menempuhi jalan untuk mencari ilmu, tengok Facebook cari ilmu, tengok YouTube buka ilmu, usaha nak cari ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu, Allah akan memudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, Allah akan membuka bagi dia, memudahkan pada dia jalan untuk masuk syurga. Subhanallah. Mereka yang rajin belajar, pergi mengembara cari ilmu. Kalau dulu subhanallah, kadulah masjid-masjid ada kuliah, mereka korbankan masa mereka, start motor, start kereta pergi ke masjid cari ilmu. Dan sekarang ni masjid tutup, mereka cari pula ilmu dalam keadaan maya begini. Mereka dikategorikan sebagai salaka tariqan. Mereka cuba mencari ilmu, nak tambah ilmu. Mereka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir sekali Allah akan memudahkan jalan untuk mereka ke syurga Allah Azza wa Jalla. Bukan sikit-sikit tu. Ganjaran dia bukan sikit-sikit, tapi ganjaran yang amat besar di sisi Allah. Sehinggalah usaha untuk kita cari ilmu ini, Allah akan balas dengan syurganya. Subhanallah. Moga-moga Allah Azza wa Jalla akan pilih kita
menjadi hamba yang terpilih, hamba yang berilmu, dan insya-Allah kita akan ditempatkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Hadirin para penonton sekalian, kita selesai pada hadis yang kedua pada dalam kitab Lu'lu' lil Mu'minin ini, dan insya-Allah kita akan sambung untuk hadis yang ketiga pada waktu ataupun hari yang lain insya-Allah. Dan hadis ketiga ini bertajuk galakan berfikir. Galakan berfikir kita akan sambung nanti insya-Allah pada waktu ataupun hari yang akan dimaklumkan dalam page muzakarah guru-guru takmir wilayah persekutuan. Insya-Allah carilah ilmu ya. Kita pakat-pakat cari ilmu. Saya berpesan pada diri saya sendiri sebenarnya, dan kita semua, kita cuba cari ilmu. Paling tidak ilmu fardu ain untuk kita buat bekalan pada diri kita sendiri. Ba'aurat, Quran, solat dan sebagainya itu kita kena tahu untuk kita bekalkan pada anak-anak kita dan sebagainya. Ingat, zaman sekarang ni zaman mencabar. Zaman akhir zaman, zaman fitnah, zaman fitnah yang mana kalau kita tidak ada ilmu, kita akan keliru yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana benar, yang mana yang salah, yang mana jalan yang patut kita ikut dan jalan yang tak patut kita ikut. Zaman akhir zaman yang manusia keliru bahawasanya di depan dia tu api kai, sejuk ke panah, dia keliru, dia tak tahu. Dan zaman ini hadirin para penonton sekalian, wajib kita ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita akan terus dalam keadaan keliru, menyebabkan kita takut, kita berada dalam ashabul shimal, golongan-golongan yang tidak baik, yang mana kalau kita mati nanti na'udzubillah akan dapat buka amalan dengan tangan kiri. Moga-moga Allah pelihara kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.